Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita, kerja-kerja pembinaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin yang berjumlah RM50 juta dijangka dimulakan pada tahun 2025. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak, Datuk Henry Harijineb berkata, ini kerana penelitian perlu dilakukan bagi memastikan bangunan terbabit setaraf dengan Pos Lintas Batas Negara PLBN di Kalimantan Barat, Indonesia. Dan di sini sudah pakai pasport, tapi mereka belum pakai lagi sebab mereka menunggu kita di Serikin siap dahulu. Dan mereka mempunyai sistem yang amat updated, mempunyai scanner, kenderaan pun ada scanner dan operasi mereka lebih menyeluruh lah. I would say it's a bit comprehensive. Dan pihak kita Sarawak di bawah Puan Residen akan mengadakan satu lab dengan pihak agensi dan juga konsultan macam mana kita merancang untuk membina kita dari segi reka bentuk facilities dan what we call fasilitas, the conducive and what we call feasible way of building our ICQS supaya sama taraf dia dengan sedia ada yang ada di Jagoy Babang. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke PLBN Jagoy Babang di sempadan Malaysia, Indonesia. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru berkata, proses penilaian reka bentuk dan kajian pengoperasian bangunan dijangka mengambil masa sekitar setahun. So, maybe mungkin buka dalam 2027, 2028, we do not know. Depend on the pelaksanaan. Construction cepat, the moment you bagi kontraktor, cepat, ada tahun 2 tahun lah. Tapi proses dia untuk pre-contract ni, we call it pre-contract, design dia. There will take a lot of, banyak kepala lah we have to design. Consideration dia, agensi yang lain-lain. Tambah beliau lagi, Jabatan Kerja Raya JKR juga mengesahkan sudah melantik beberapa konsultan bagi proses reka bentuk bangunan sebelum dibentangkan dan dinilai pada mesyuarat akan datang. Manakala pelaksanaan projek Jalan Pasir Tanjung Manis dijangka siap sepenuhnya pada September tahun ini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, apabila siap kelak, kemudahan tersebut akan dapat membawa pembangunan di seluruh kawasan Lembah Rajang dengan lebih cepat sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Menurut beliau, projek tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dengan kos sebanyak RM321 juta meliputi jalan sepanjang 17 km dan jambatan yang merentasi Sungai Batang Rajang sepanjang 1.2 km. Katanya ini membuktikan Kerajaan Sarawak amat prihatin dan komited untuk memastikan pembangunan dapat dilaksana di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja bagi melihat serta mengetahui perkembangan semasa projek berkenaan pada Selasa. Sementara itu, Datuk Len yang juga Adun Kuala Rajang berharap agar semua projek di kawasan beliau berjalan lancar dan dipermudahkan demi manfaat komuniti setempat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Len memberitahu projek perintis penanaman padi dan kelapa di Sungai Bapa Rajang mampu meningkatkan sumber bekalan serta pendapatan penduduk. Katanya projek penanaman padi tersebut telah mendapat sambutan baik dari penduduk setempat khususnya warga tani. Berikut menurut beliau semasa meninjau projek perintis yang merupakan kerjasama antara pihak swasta dan pemilik tanah di Kampung Rajang pada Isnin. Sebelum itu, Datuk Len juga turut berkesempatan singgah di Taman Selera Pasar Tani Kampung Rajang yang telah beroperasi sejak 4 Januari lepas. Gerai baru yang bernilai RM1 juta itu merupakan projek program transformasi luar bandar RTP Kuala Rajang untuk keperluan penduduk berniaga. Laporan di Sibu. Pelaut Sarawak yang bekerja di luar negara diingatkan agar menjadi seorang pelaut yang beretika dan berdisiplin tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine berkata, dengan menonjolkan sikap yang baik serta bersemangat untuk bekerja, pelaut-pelaut khususnya dari Sarawak akan dipandang tinggi oleh orang luar. Seterusnya adalah berkaitan dengan kualiti pelaut-pelaut kita ini. Seperti apa yang saya maklumkan tadi, apa yang anda pelajari sepanjang anda berada di akademi ini, praktikanlah.
dengan baik semasa anda bekerja nanti. Ingatlah ibu bapa anda, ingatlah peranan anda sebagai ketua keluarga kalau anda sudah berkahwin, apa tanggungjawab anda dalam melaksanakan tugas harian anda sebagai di dalam pekerjaan anda, dan ini menjadi tanggungjawab anda juga untuk memastikan apabila anda keluar daripada Malaysia, maksudnya tadi anda sebagai seorang pelaut ini anda bekerja di banyak tempat. Kalau anda dapat peluang untuk bekerja keluar daripada Malaysia, jagalah nama baik kita, jagalah nama baik Sarawak, nama baik negara kita dengan tingkah laku yang baik, dengan semangat bekerja dengan yang baik di luar negara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Tamat Kursus dan Penyampaian Sijil Pegawai dan Kadet Marin Dek dan Enjin Institut Latihan Maritim Pelita Mas Laut Siri 3 2023 bertempat di Dewan Laki Sibu pada Isnin. Di samping itu, beliau turut dimaklumkan bahawa Pelita Mas Laut pada tahun lepas telah dilantik Yayasan Sarawak untuk bekerjasama dengan Universiti Teknologi Sarawak UTS bagi melaksanakan kursus pelaut di Mukah bermula pada tahun ini. Untuk rekod seramai 58 pelatih yang terdiri daripada 20 pegawai dek dan jurutera enjin serta 38 kadet marin dek dan enjin menerima sijil tamat kursus pada majlis tersebut. Selanjutnya, Adun Meradung Datuk Ding Kuo Hing meminta semua agensi jabatan kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan projek menaik taraf jalan utama mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam satu lawatan kerja pada Isnin, beliau telah mengambil maklum masalah perparitan tersumbat di kawasan Sungai Bakong, Bintangor yang menyebabkan pengaliran air parit tidak berjalan lancar. Jelasnya, Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sarike dengan kerjasama Cahaya Mata Sarawak CMS diminta untuk memohon peruntukan dari Kerajaan Sarawak bagi menaik taraf parit agar pengaliran air parit berjalan dengan lancar. Datuk Ding berkata demikian kepada media ketika meninjau kerja-kerja menaik taraf Batu Empat Jalan Utama Kelupu Bintangor di Batu Empat Jalan Kelupu Bintangor dan Sungai Bakong Bintangor. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa projek menaik taraf jalan tersebut telah dilulus oleh Kerajaan Sarawak pada tahun 2020 dengan kos bernilai RM6 juta untuk fasa pertama dan fasa kedua juga sama dengan kos RM6 juta. Dengan siapnya jalan tersebut, beliau yakin kadar kemalangan jalan raya di kawasan berkenaan akan berkurangan. Ke perkembangan di Limbang, Sarawak Energy telah menganjurkan sesi dialog bagi projek pembinaan tiang tali api penghantaran 275 kV bagi Medamit Limbang Seksyen PQR bersama penduduk setempat di Dewan Rumah Unong pada Selasa. Sesi dialog yang melibatkan Kampung Batu 11, Jalan Kubong dan Kampung Sungai Reda ini bertujuan berbincang dengan masyarakat setempat dan pemilik tanah yang terkesan di dalam pelaksanaan projek yang bakal dibuat di kawasan yang terlibat. Dalam pada itu, Sarawak Energy turut memperkenalkan juru ukur yang dilantik kepada penduduk kampung bagi memudahkan komunikasi dan perbincangan di antara pihak yang terlibat. Medium ini dimanfaatkan oleh penduduk kampung untuk mendapatkan pencerahan dan penjelasan berhubung isu-isu yang timbul semasa serta selepas pelaksanaan projek di samping memberi gambaran dan penjelasan kepada penduduk setempat dengan lebih terperinci. Melalui sesi sama, permasalahan yang diutarakan oleh penduduk setempat juga diambil maklum oleh Sarawak Energy dan tindakan susulan akan dilakukan. Di samping itu, sesi dialog yang sama juga akan diadakan di beberapa kampung dan rumah panjang lain. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik,
Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.